أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di depan kaca TV pada hari yang berbahagia ini? Kita berada dalam slot ulang kaji pada hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi dan kita ada tetamu yang istimewa, panel pemikir bagi My Quran Time. Diperkenalkan Ustaz Dr. Hamdi ya pada hari ini yang didatangkan khusus untuk tuan-tuan bersama dengan tuan-tuan di mana Dr. Hamdi akan berkongsi ya pada hari ini pencerahan demi pencerahan daripada halaman 15 hingga halaman 17. Dan kita akan berkenalan lebih lagi dengan Dr. Hamdi pada hari ini. Mari kita mulakan dahulu program kita, ulang kaji kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran daripada Al-Fatihah kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul dan bagi Ustaz Dr. Hamdi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di penghulu segala hari ini kita bertemu lagi, kita bersua demi Al-Quran, untuk Al-Quran, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan semangat daripada kita untuk kita terus bertadabbur, belajar, mendalami ilmu Al-Quran insya-Allah. Baik, kita baca dulu Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita melihat kepada surah Al-Fatihah sebagai penekanan kepada kita, sebagai Ummul Quran, sebagai ringkasan kepada keseluruhan Al-Quran. Kita baca berkali-kali Ustaz. Dan sudah tentu pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Hamdi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang amat-amat istimewa lantaran Ustaz banyak kepakaran dan mengetuai dekan yang amat disegani di Universiti Kebangsaan Malaysia dan di pesada Malaysia ini sendiri. Dan sebagai salah seorang daripada panel pemikir di My Quran Time, saya belajar banyak daripada doktor berkongsi ilmu pencerahan, dan pada hari ini kita ingin belajar lebih lagi mengulang kaji halaman 15 hingga ke 17 di mana kita sudah pun melihat juzuk pertama ini kisah tentang Bani Israel. Jadi pada hari ini kita akan bertanya kepada belajar dengan doktor saya ingin ucapkan sekali lagi lah ahlan wa sahlan doktor ke program My Quran Time dan kita mungkin sebelum kita lebih jauh lagi lah sebelum lebih jauh kita mengulang kaji pada hari ini, saya nak persilakan doktor untuk memberi ulasan sikitlah sebenarnya bila bercakap tentang surah Al-Baqarah ini dia bercakap tentang Bani Israel, tentang Yahudi. Jadi Dr. Hamdi kalau boleh mencerahkan peringkat awal ini tentang apa beza di antara Bani Israel dengan Yahudi.
Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Farun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pak Fazrul, Ustaz Tamizi, terima kasih kerana jemput kami dalam sesi untuk kali ini. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ini, di peringkat awal disebut ya Bani Israil, apa ni? Uzkuru ni'mati Allah. Ingatlah wahai kaum Bani Israel, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Jadi peringkat awal Bani Israel ini adalah merupakan daripada keturunan Nabi Yaqub dan juga anak-anak dia lah. Terusnya kepada keturunan dia. Jadi Bani Israel ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi kalau kita lihat apabila disebutkan tentang Bani Israel, tentang nikmat-nikmat mereka yang berbagai-bagai dah dikurniakan kepada mereka, dan mereka ni Bani Israel ada kalangan mereka ni yang tidak beriman dan juga yang berbagai-bagai lah perangai mereka yang disebutkan. Dan akhirnya kalau kita lihat dalam ayat yang kita akan bacakan dalam kali ini, kita akan dapati bahawa dah tukar dah daripada Bani Israel kepada Yahudi dah pula. Kita kalau kita lihat dalam ayat yang seterusnya tu, dalam ayat waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai', kan. Yang sebelum itu waqalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka kata mereka tu yang masuk syurga ni adalah orang Yahudi dan Nasrani sahaja. Jadi bila dah mereka golongan yang ini Bani Israel ini dah daripada tukar. Bani Israel dah tukar kepada Yahudi. Kalau kita lihatlah, jadi maknanya Yahudi itu sebahagian daripada Bani Israel. Kan? Jadi itu dia punya perbezaannya ya. Maksudnya Bani Israel itu ialah satu kumpulan ada kaitan dengan Nabi Yaqub tadi, dan Bani ataupun Yahudi itu yang buat-buat perangai ataupun yang ialah macam-macam ustaz ya. Kalau doktor kalau bercakap tentang dah dapat menawar salwa, minta lagi bawang, minta timun dan sebagainya, itu yang kita belajar. Dan mari kita sama-sama ulang kaji bermula muka surat 15 ayat 94 hingga 96 dibacakan oleh Ustaz Tarmizi ya. Mari kita tengok dahulu, lantaran lepas itu nanti kita nak tengok apakah cerita seluruh halaman ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, bahagia Dr. Hamdi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak mulakan bacaan kita Ustaz di muka surat yang ke-15 ya. Di muka surat 15 ayat 94, 95 dan 96 saya. Okey, jadi saya nak baca bab permulaan ini dengan bacaan murattal Tarannum Hijaz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعلم
ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 94 hingga 96 ini adalah kisah bagaimana ya bermulaannya dengan kul ya Ustaz ya, bercakap tentang Allah mengingatkan pada Nabi, ingatkan kepada Bani Israel ini ataupun Yahudi di Madinah ini, jika sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang lain, maka cubalah kamu memohon kematian. Ini Allah beritahu pada Nabi, beritahu terus. Pasal kalau kita tengok ayat 93 itu Allah bercakap direct terus kepada mereka dengan perkataan wa id akhadna mitsaqakum ya, satu perjanjian daripada kamu. Tetapi disebabkan mereka ini sami'na wa asaina, degil ya, dah dengar tapi kami derhaka, maka selepas itu Allah tak nak cakap dengan mereka ini. Allah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, masih lagi menyampaikan ya, iaitu kalau betul kamu ni sahaja yang khusus ya, khalisah ini maksudnya hanya bersih ataupun khususlah boleh masuk ke syurga, yang lainnya tidak. Okey, silakan mengharapkan kematian ataupun teruslah menuju kematian, pasal lepas itu masuk ke syurga. Jadi dalam bahagian ayat ini sebenarnya ada pembongkaran tentang sifat Yahudi itu sendiri, iaitu ada sifat tamak dalam diri mereka. Itu sebabnya kita nak berkongsi ataupun nak minta pencerahan daripada Dr. Hamdi. Doktor, sebenarnya bila mereka tamak ni, adakah memang mereka ni dilahirkan tamak ke, ataupun sebenarnya ada sesuatu yang boleh kita belajar daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat daripada ayat yang dibacakan tadi, sebenarnya ayat pertama tu kita melihat bahawa orang Yahudi ni mereka rasa mereka sahaja yang boleh masuk syurga. Pertama. Satu, kenapa mereka merasa begitu? Sebab ramai kebanyakan daripada keturunan mereka tu dia kata daripada nabi-nabi, orang yang bagus, nabi, rasul-rasul, orang yang baik-baik dan sebagainya. Jadi mereka merasakan keturunan mereka tu yang disayangi oleh Allah. Jadi sebenarnya daripada situ tu timbul satu rasa, iaitu takabur lah. Sifat takabur ni ya, berasa perasaan yang tinggi diri dalam aspek-aspek tertentu, rasa dia yang bagus kan. Jadi lawan dia tawaduk lah kan. Tapi takabur inilah yang membawakan mereka kepada kufur tadi, kufur. Seperti mana kita baca ayat 87 afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Okey. Kan? Bila takabur tu menyebabkan mereka tolak rasul. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu benar kan, yang al-Quran itu benar, tapi sebab disebut dah dalam Taurat, tapi disebabkan oleh takabur tu menyebabkan dia tolak semua apa yang ada dalam Taurat tu. Dia kalau katakan cerita ini, Doktor ya, bila cakap tentang tahun, bila kita baca sekarang ini kan, apa kaitan dengan kita ya, umat Islam bila mengambil pelajaran dah tahu kebenaran tapi takbur, apa benda yang perlu dijaga untuk kita lah ya. Kita sebagai kita ambil pengajaran daripada ni, iaitu kita mesti bersikap tawaduk dalam hidup ni. Tidak boleh takabur. Takabur ini dia boleh merosakkan diri kita juga. Seperti mana yang disebutlah kan. Seperti mana juga iblis kan. Bila Allah kata wa is qala rabbuka lil malaikati wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila dia takabur tu, dia enggan dan dia takabur, maka boleh merosakkan kita sendiri. Jadi takabur ni
Mana dalam kehidupan kita seharian ni satu benda yang kita kena jaga lah. Jangan rasa kita bagus kan. Kita setiap manusia ni ada yang baik, ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Tak ada orang yang sempurna dalam hidup kan. Semua ada orang lebih di sini, ada orang kurang sini. Jadi masing-masing dalam kehidupan ni kena saling melengkapi. Ya, masya-Allah, itu adalah pelajaran daripada bahagian awal muka surat 15 yang kita lihat pada hari ini, iaitu takabur membawa kufur. Kalau kita simpulkan di situ kan. Dan takabur ini Dr. Hamdi kaitkan dengan awal pembelajaran kita pada minggu pertama, iaitu tentang kisah iblis, ya, tentang iblis diseru untuk sujud. Bagi para malaikat, mereka sujud, tetapi bagi iblis mereka enggan, aba wastakbar. Maka kalau iblis itu peristiwa yang telah lampau, ia berulang dalam Bani Israel ini, dan ia boleh berulang balik, doktor, ya, pada tahun sekarang ini 2020, 2021, bila-bila, kerana masih lagi ada iblis, masih ada lagi Quran. Ini peringatan untuk saya, untuk tuan-tuan yang berada di rumah, untuk pastikan jiwa kita ini sentiasa tawaduk, istilah yang doktor maklumkan. Mungkin doktor boleh kongsi sikit 1-2 perkara yang perlu sangat kita jaga nak pastikan tawaduk ni, doktor. Pasal ini penting kan, tak nak jadi Bani Israel walaupun baca kita Al-Quran. Kalau kita lihat pada kisah Bani Israel tadi kan, kenapa kita tu jadi takbur tu? Sebab kita ada satu perasaan, mereka tu ada perasaan iaitu rasa hebat. Dia rasa dia keluarga dia mulia. Kita pun boleh jadi kita rasa kita keluarga kita daripada guru ke, daripada orang alim ke, kita pun rasa kita memang bagus kan. Kita keluarga orang yang berada dan sebagainya, kita rasa tapi kadang-kadang takbur ni tak semestinya daripada orang yang kaya dan sebagainya kan. Kalau sifat tu rasa dia tu bagus, dia tu cerdik dan sebagainya, hanya dia yang betul, jadi agak susahlah, sukar dalam kehidupan, tidak ada tawaduk. Sebab itu dalam seterusnya tu dia tentang hubud macam mana orang Bani Israel ni cintakan dunia, tamakkan dunia, kehidupan. Mungkin saya boleh ceritakan sikit tentang. Ya, silakan doktor. Kalau katakan sebenarnya ayat 96 itu dia bersambung daripada ayat 95 kan. Nahum ahrasan. Jadi bila dia dah jadi orang yang tamak, jadi orang yang sombong, apa kaitan pula dengan suka dunia itu sendiri? Okey. Kalau kita lihat pada ayat ini kan, maksud dia kamu akan dia ayat ini menyebut sesungguhnya engkau Muhammad akan dapati bahawa mereka tu paling tamak pada dunia. Kan, paling tamak. Melebihi ketamakan orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik dia lagi tamak orang Yahudi ni. Dan kita tengok, kalau kita lihat dalam ayat ini, dia kata wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Kata kehidupan, dia nakirah dia umum, tapi dia khusus pada kehidupan dunia ni lah. Kan? Kenapa dalam ayat ni dia guna ala? Kan, kalau kita mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan, fid dunya. Kenapa dalam ayat ni guna ala? Itu dia punya lataif dalam ayat ini ya. Kalau contoh, kalau kita baca ayat sebelum ni, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudan, dia kata sebab Allah tu menunjukkan bahawa kehidupan itu yang akan memandu dia. Sama juga seperti bila sebut Allah huda tu, hidayah tu akan memandu dia. Kalau kita fokus pada kehidupan dunia saja, kan, maka kita akan terpengaruh hidup dunia ni akan mempengaruhi segala cara berfikir dia dan sebagainya. Okey, jadi itulah yang maksudnya daripada takbur tadi itu boleh pula membawa pada satu penyakit lain. Masya-Allah. Segala cara berfikir, perasaan, tindakan semuanya fokus kepada hidup di dunia. Sebab tu dia buat contoh kalau berniaga buat riba. Kan, riba tak kira halal haram, jalan. Diharamkan pada mereka jangan bekerja hari Sabtu, jalan juga. Sebab mereka ketamakan dunia itu mengatasi segalanya. Sebab itulah sebab tu mereka ni kalau disebutkan juga selepas tu
lau yu'ammaru alfasanati. Ya. Kan? Kalau boleh nak hidup 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi kalau kita sebenarnya semua orang nak umur panjang kan. Ya. Kan Ustaz Tarmizi kan. Kalau boleh berapa tahun? Banyak tahu apa? Tahun, ya. Jadi apa bezanya kalau minta doakan saya umur panjang kan berbanding dengan boleh. yang 1000 tahun ni? Tapi mereka hidup 1000 tahun tu bukan maksud mereka tak bersedia untuk mati. Tak bersedia untuk mati. Kan? Kita ni kita pun kita minta Umur lepas tu panjang, kita apa ni kita doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan? Tapi kita takut kalau kita tak dapat kebaikan di akhirat tu. Betul. Kan? Kita mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta, sentiasa minta. Di sini, di sana, ya. Tapi kita bila kita nak yang akhirat, kita kena usaha. Usahalah. Dunia pun kita usaha. Akhirat pun usaha. Tapi kalau dunia saja, hayatin saja tu, ada dunia ni saja yang menjadi fokusnya, maka dia akan kejar dunia saja. Akhirat tu tak ada usaha dia. Dan itu yang menyebabkan dia jadi tamak ya, dan dia sanggup melawan kepada kalau ikut kepada ayat yang seterusnya ini sampaikan tak puas hati dengan Jibril, dengan malaikat sekali kata ya. Mungkin itu saya minta pada Ustaz Tarmizi untuk melanjutkan ayat 97, 98 hingga 99 itu. Kerana ini dia bersangkut-sangkut kan tentang peranan hati kita ini yang perlu dijaga. Jom kita sama-sama baca bersama Ustaz Tarmizi. Saya tertarik dengan kupasan Al-Fadhil Doktor tadi. Maksudnya setiap daripada kita ni ada kelebihan, ada kekurangan. Macam saya mungkin baca suara tu mungkin agak boleh tinggi sikit, tapi kelemahan saya nafas saya pendek. Nafas pendek. Jadi tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran semua mungkin nafas lebih panjang daripada saya. Jadi itulah kalau saya Ustaz nafas pendek, suara pun tak bertinggi kan. Jadi belum saya suara pun tak keluar. Jadi masing-masing dengan ilmu doktor bergabung di sini. Inilah My Quran Time. My Quran Time ni bukan orang yang sempurna, tapi kerana kita tahu tak sempurna, kita bergabung doktor ya. Tolong tuan-tuan yang berada di rumah doakan kita bergabung. Kita harapnya kita ini diizinkan oleh Allah ya, ala huda ya, ala huda min rabbihim, hingga kita dapat ke syurga. Jom kita tengok kepada ayat 97 sampai 99 saya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya nak sambung lagi 3 ayat ini 97, 98, 99 ini terus dengan murattal Taranum Hijaz insya-Allah. Jom baca sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 97 hingga 99 ini menerangkan lagi
bermula dengan qul, maksudnya ini adalah seruan pada Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, juga untuk kita mengambil pelajaran tentang satu poin penting. Mereka ini bila dah sombong, dah tamak, dah cinta pada dunia, siap bermusuh lagi, ya, bermusuh dengan Jibril. Tapi ada pula sebab yang tersendiri, doktor, ya, kalau doktor boleh cerahkan lagi mengapa mereka ni bermusuh sangat dengan Jibril, padahal Jibril pernah menurunkan wahyu, malaikat pun bukan nampak dan kacau hidup mereka. Silakan doktor. Okey. Kalau kita lihat kepada ayat ini, orang Yahudi ni sanggup untuk tolak Taurat tu sendiri kan. Okay. Sebab Taurat tu dibawa oleh Jibril. Okey. Kenapa begitu? Sebab kalau kita lihat pada turunnya ayat inilah, kita tengok pada asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat ini, iaitu diriwayatkan orang Yahudi ni bercakap dengan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah kan. Bila mereka dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bawakan Islam dan sebagainya, mereka bercakap-cakap. Mereka kata dia bukan nabi. Sebab apa? Sebab yang nabi ni mesti dapat wahyu daripada malaikat. Malaikat datang bawa apa nama ni, bawa wahyu daripada Tuhan. Tapi bila lalu mereka bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya, siapa yang bawa wahyu kepada kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Jibril. Terus mereka tak mengaku Jibril. Dia kata Jibril ini membawa peperangan, pemusuhan. Sebab dia tak boleh terima bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan mereka. Dan kalau kita tengok cerita kisah satu lagi kisah Abdullah bin Salam. Dia tanya jumpa Rasulullah, dia tanya tentang apa nama ni? Aku nak tanya 3 perkara. Kan? Kalau kamu betul nabi, kamu jawab soalan ni kan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, dia kata Jibril dah memberitahu aku. Ada 3 soalan, ya. Soalan itulah yang sebenarnya kita nak tahu sebentar lagi, ya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa, panel pemikir Dr. Hamdi daripada UKM, ya, berkongsi tentang apakah pencerahan daripada halaman 15. Kita akan sambung 16 17 di mana sebelum rehat tadi kita ada berbincang tentang seorang tokoh, ya, tokoh Yahudi. Yahudi ke Bani Israel bila cakap tentang Abdullah bin Salam tu, Ustaz. Nak kena betul istilah, tak khawatir nanti tersilap kan. Orang kutuk-kutuk Israel, rupa-rupanya Israel tu Nabi Yakub. Jadi silakan doktor mencerahkan tentang 3 soalan tadi. Okey, terima kasih. Abdullah bin Salam ni salah seorang daripada, kalau sebelumnya Yahudi lah. Tapi bila dia dapat tahu, sebab dia dah belajar tentang Taurat, ahli Taurat lah, ahli kitab. Dia ni ahli kitab lah. Jadi nak kata Yahudi pun sebab dia tak menentang. Jadi istilahnya ahli kitab. Okey. Betul. Okey. Jadi dia Abdullah bin Salam ni, dia bila sebelum dia dah dengar tentang daripada Taurat dan sebagainya kan, bila Rasulullah dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Islam ini, jadi dia datang jumpa Rasulullah, tanya 3 perkara yang tidak diketahui, dia kata, kecuali oleh Nabi, seorang Nabi. Iaitu pertama, dia kata tanda pertama hari kiamat. Yang kedua, apa makanan pertama penghuni syurga. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang tu mirip bapanya atau ibu dia.
Jadi Rasulullah SAW menjawab, Jibril telah datang memberitahuku tentang hal ini. Abdullah bin Salam jawab, dia kata, Jibril? Rasulullah jawab, ya. Maka dia kata, ia adalah musuh orang Yahudi. Jadi nak cerita orang Yahudi ni bila dengar Jibril dia tak suka lah. Tak suka. Dia suka Mikail lagi. Suka Mikail. Mengapa? Satu lagi mengapa suka Mikail lah? Sebab Mikail tu bawa rezeki kan. Rezeki. Pasal yang tadi dia tamak sangat kan. Ya, Oh, dia dia tamak kan, dia nak orang patutlah tamak ni dia nak kira macam mana nak dapat duit banyak. Dia kalau so itu yang ada kaitan ke dengan kalau orang yang dia nak solat hanya dia nak kaya je, tapi kalau solat untuk kewajipan dia rasa alamak susah pula. Ada kaitan ke? Ya, memang macam itulah. Kan bila niat tu pertama sekali kena ikhlas kerana Allah. Ikhlas. Buat tu kerana apa? Buat kerana apa? Jadi kadang orang dia semaya duha pun dan minta tu kan. Minta. Yang penting saya kaya kan. Kaya. Tapi sembahyang subuhnya subuhnya tak buat kan. Subuhnya lambat tu pukul 8 tu. Betul. Dia sembahyang 2 rakaat je tapi minta macam sembahyang 12 rakaat. 2 rakaat je macam dia ugut Allah. Macam terasa Allah. Jadi ini pelajaran yang kita perlu ambil lah ya. Sebenarnya apabila kita menerima Al-Quran, wahyu ini kena menerima segala-galanya. Ya, maksudnya jangan tolak daripada zaman Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad ya. Malaikat pun bukan pilih-pilih pula. Mikail itu okey kan. Jibril ni suruh saya baca Quran pula. Itu harapnya bukanlah yang berlaku kepada kita, kerana Allah menyatakan di hujung ayat 98 itu fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah menyatakan kalau siapa yang pilih-pilih ini, Allah sebagai musuh kepada orang yang kufur kepada salah satu perkara ini. Dan ini adalah sebahagian, dan kita ingin terus bergerak kepada halaman yang ke-16. Surah ataupun halaman 16 ini boleh katalah seperti tiba-tiba ya membawa kepada satu topik yang amat tragik di dalam zaman ini ya, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang sihir. Ya, bercakap tentang sihir. Jom sama-sama kita baca ayatnya, agak panjang ya, tapi saya silakan Ustaz Tarmizi untuk dengarkan juga ayat ini sampai habis ya. Satu ayat sahaja, ayat 102. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, bahagia Dr. Hamdi. Bunyi satu ayat lah. Bunyi satu ayat. Satu ayat. Tapi memang satu ayat. Cuma berapa baris lah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Lebih kurang 8 ke 9 baris 9 baris. Jadi dalam ayat ini ada Harut Marut ya. Tentang sihir ini, mengapa kalau katakan tak bagus ada pula malaikat yang mengajar. Betul. Malaikat bukan ajar benda baik ke? Itu soalan untuk doktor lah. Tapi kita baca dulu. Baik. Silakan. Cantik, menarik ayat ni, subhanallah. Okey, kita baca ayat 102 di halaman yang ke 16 ayat ke-16. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim daripada ayat 102 ini bercerita tentang sihir, ya. Selepas kita belajar tentang Bani Israel, berbagai perkara tentang ketamakan mereka, hampir tiba-tibalah, ya, walaupun tak tiba-tiba dalam Al-Quran ni, doktor, ya, tak ada yang tiba-tiba, tentang sihir. Jadi kalau boleh doktor kongsikan sedikit, apakah yang pentingnya sihir tiba-tiba muncul pada ayat 102 ini, dan juga bercakap tentang malaikat, ya, kat sini istilahnya malakaini bibabil Harut wa Marut. Malaikat ni yang kita faham dia buat semua yang baik-baik, kan, tapi ada sihir pula ni, sebenarnya apa yang Allah sedang sampaikan? Silakan doktor. Okay, sebelum kita pergi Harut Marut tu, kita tengok ayat ni dulu, kan. Ya. Kita wattaba'u ma tatul syayatin, kan. Di situ wattaba'u tu dia tu sebab ayat yang sebelum daripada tu. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'hum nabaza fariqun. Dia bila dia dah hubungan ayat itu, mereka tu tolak Taurat. Buang Taurat tu. Sebab tadilah, sebab dia marah dia dengan Jibril dan sebagainya, alaihissalam dan sebagainya. Kemudian dia tolak ayat tu, nabaza fariqun, kan. Dia lempar. Kan. Ada yang dia sesuai dengan dia ambil, yang tak sesuai lempar. Bila lempar, apa yang nak jadi panduan pada mereka? Kan? Apa yang dia jadi panduan mereka? Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka dia ambil ikut apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Okey. Iaitu apa yang syaitan tu ajar. Sihirlah. Sihir. Alam mulki Sulaiman tu semasa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Dia berkaitan dengan Nabi Sulaiman pula dalam ayat ni. Okey. Dalam kisah Nabi Sulaiman, sebenarnya ayat ni pun dia ada kaitan dengan sebab turun dia juga, kan. Orang ada kisah yang menyebut As-Suddi, dia meriwayatkan syaitan ni dia naik ke langit, dan dia kemudian dengar cerita-cerita daripada malaikat lah, dengar cerita berita langit, bila dengar bawa ke bumi, cerita tentang kematian dan sebagainya, gitu, kan. Kemudian syaitan ni bercerita pula kepada duku-duku untuk bomo ahli-ahli sihir dan sebagainya di dunia ni. Kemudian lama-lama bila kisah zaman Nabi Allah Sulaiman marahlah, dan ambil semua ilmu-ilmu tersebut disimpankan. Tapi bila Nabi Allah Sulaiman wafat, dan generasi dia pun dah habis, syaitan ni datang ambil balik, cari balik. Dia beritahu pada orang Yahudi ni ada harta karun dan sebagainya. Jadi dia beritahu bahawa ilmu dia jumpa tu, dia kata inilah ilmu Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ni banyak ilmu, dia boleh belajar daripada ilmu tu, boleh buat sihir. Dia kata sihir, mana dia mengatakan bahawa sihir itu daripada Nabi Allah Sulaiman. Ayat ni menyebut wa ma kafara Sulaiman. Sihir ni kan bawa pada kufur. Menjelaskan bahawa wa ma kafara Sulaiman. Jadi bila Rasulullah datang jumpa dengan dia orang ni, dengan orang Yahudi ni, Rasulullah berdebat dengan dia tentang sihir tu daripada Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman. Dia kata tak betul, kan. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman tidak kafir, kan. Dia tak mengajarkan sihir. Walakinna syayatin kafaru. Orang syaitan tu yang kafir, yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia tadi. Jadi daripada situlah timbulnya sihir ni. Sebab orang Yahudi ni dia dia belajar daripada syaitan-syaitan, mana jin-jin yang
iblis dan sebagainya untuk kepentingan dia. Kepentingannya. Dan kalau kita lihat yu'allimuna an-nasa sihr, itu syaitan tadi yang mengajarnya, bukan Nabi Allah Sulaiman kan. Okey. Kemudian ayat seterusnya wa ma unzila 'alal malakain. Yang itu yang kontroversi sikitlah. Kontroversi. Dan apa yang diturunkan kepada malaikat. Tapi kalau kita dalam qiraat ni dia ada dua bacaan. Okey. Ada al-malakain, ada al-malikain. Malikain. Malikain tu dua raja, Ya. iaitu Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu tafsir lah. Itu kalau Itu malikain. banyak pentafsir lah. Tapi kita bincang sini yang umum lah yang kita kita baca kita kan. Wa ma unzila 'alal malakain. Itu pun wama tu pun jadi perbahasan juga dari segi ahli tafsirnya kan. Dan tidaklah diturunkan kepada malaikat tu kan. Tapi kita yang umum dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babylon tu, di Babil tu, Harut dan Marut. Jadi yang syaitan ni yang walakinna syaitanu kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, syaitan tu yang mengajar kan. Dan sihir tu juga daripada apa yang diajarkan oleh dua malaikat tu, Harut dan Marut. Mungkin kita akan bincang lagi tentang Harut dan Marut. Okay. Jadi itulah yang tentang sihir satu perkara. Kemudian kita bawa kepada Harut Marut, itulah ya. Maksudnya memang nama malaikat, doktor ya. Ataupun macam mana penerangan tentang tu? Silakan. Harut dan Marut ni. Ya. Siapa Harut Marut? Ya, Harut Marut tu. Siapa kan? Pak Ustaz belajar dulu kat sekolah rendah tak ada pula nama malaikat Jibril ni. Harut Marut tak masuk kan. Jadi silakan. Harut Marut. Jadi tak naklah belajar Harut Marut ni. Silakan. Okey, Harut. Siapakah Harut dan Marut dalam ni? Dia kata wa ma unzila 'alal malakain bibal Harut wa Marut. Harut dan Marut ni banyak juga sebenarnya kisah yang tidak benar. Tak betul tentang Harut Marut ni kan. Ya, adalah hadis-hadis yang tak betul. Ada yang cerita mereka berdua ni turun ke dunia ni nak jadi manusia. Kemudian diperdaya jadi mabuk lah, kemudian berzina, kemudian membunuh kan. Jadi benda cerita-cerita tu tak betul. Tak betul kan. Berdasarkan tafsir itu ada Harut dan Marut ni ada beberapa lah. Kalau kita baca dalam tafsir Pimpinan Rahman disebut puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihir tersebut, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Jadi As-Sabuni pula dia kata bahawa masa ketika sihir berleluasa di zaman jadi amalan ketika Nabi Sulaiman itu, amalan sihir ini berleluasa. Jadi Allah hantar dua malaikat untuk mengajar manusia supaya mereka dapat membezakan antara sihir dan mukjizat. Malaikat lah, maksudnya mereka ni malaikat lah. Kalau ikut tafsiran ini, mereka tu dua tu malaikat. Jadi dia datang tu mengajar supaya dapat membezakan ini sihir, yang ini mukjizat. Dan mereka tahu bahawa mereka dan bila tahu ini beza antara sihir dan mukjizat, maka orang yang nak mengaku nabi ke yang berbohong dia tahu ini sihir, ini mukjizat. Jadi itulah Harut dan Marut. Jadi dapat kita rumuskan Harut Marut ni sebenarnya dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar manusia tentang sihir. Iaitu mengajar manakah amalan sihir, yang mana bukan sihir. Ini kerana jadi pada masa itu ramai orang belajar dengan syaitan, maka Allah hantar itu belajar dengan syaitan ni sampai ada yang mengaku jadi nabi dan sebagainya. Jadi tugas mereka ni nak membetulkan manusia. Membetulkan. Jadi dia tu mengajar tu untuk membetulkan manusia. Jadi maksudnya bila dia mengajar tu dia kata okey ini sihir, ini bukan sihir ke, ataupun memang dia bawa ilmu sihir dan orang belajar sampai orang tu kata kamu jangan kufur. Pasal di sini ustaz ya, doktor, ada innama nahnu fitnah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan innama nahnu fitnah, kami ini sebagai sebuah ujian, jangan kamu kufur.
Kalau lihat pada itu, makna mereka ni mengajar sihir itu sebagai bentuk ujian pada manusia. Ujian memang turun dia tu untuk uji manusia. Banyakkah ujian pada manusia kan? Betul. Memang berbagai. Jadi malaikat Harut dan Marut ni pun satu bentuk ujian pada manusia. Manusia tu, jadi malaikat ni jujur. Kita lihat mereka ni jujur dengan ilmu tugas dia tu. Bila sebelum mengajar, beri peringatan dulu. Beri peringatan. Jangan guna ini. Kami ni, ajaran kami ni adalah ujian, fitnah. Dia bagi tahu dulu, ilmu ni fitnah. Wala takfur, dan jangan kufur, jangan sampai belajar tu. Jadi bila doktor cakap begitu, zaman sekarang ni kan, kalau ada cikgu lah kan, dia ada bawa, dia tahu ajaran tertentu yang tak betul, dan dia cakap kamu jangan beramal dengan ilmu ni. Jadi dia ajarkan ilmu tersebut. Okey ke tak okey kalau nak ambil ibrah ni, sebenarnya takut tersilap ibrah doktor kan. Kalau saya, kepandangan saya lah, ibrahnya ilmu-ilmu tu, sebab tu kalau ilmu tu yang tak betul kan, kan ilmu tu fitnah dah tu. Fitnah tu berbahaya. Bukan semua orang boleh fikir macam apa ni tu. Sebab tu dilarang, wala takfur, jangan kamu sampai jadi kafir. Kalau kita lihat tu, fa yata'allamuna minha, dia belajar juga. Orang manusia ni, Bani Israel apa ni, orang Yahudi ni nak belajar juga. Dia kata dah ni fitnah. Kan, kalau jangan sampai kufur kan. Tapi dia belajar juga. Dan apa yang dia belajar, kita tengok ma yufarriqu nabi bainal mar'i wa zawji. Sehingga mengasingkan. Bila belajar ilmu yang macam tu. Yang salah dah. Memisahkan antara suami isteri dan sebagainya. Dah pesan dah kan, jangan belajar, jangan ni aku ni ilmu ni fitnah kan, ujian lah tu, untuk ujian. Tapi nak belajar juga, bila belajar jelas dia akan berlaku macam tu. Jadi ilmu yang salah tu, kalau kita ajar pada orang, kita kata gini, lepas tu kalau mereka apa ni, orang yang menerima tu tak dapat menguasai tu, menguruskan dengan baik, dia akan merosakkan ilmu. Jadi tak perlulah ajar, tak payahlah belajar ilmu yang tak bermanfaat. Yang paling bermanfaat sudah tentunya Al-Quran. Belajar betul-betul seperti mana yang tuan-tuan ikuti ulang kaji kita pada hari ini, agar kita tidaklah mengulang balik apa yang berlaku kepada Bani Israel dalam ayat pada halaman yang ke-16. Itu satu poin tambahan sebagai ulang kaji kita, dan kita nak meneruskan pada halaman yang ke-17 ini. Bila Allah melihat Ustaz bila cakap tentang Bani Israel ini memang degil, degil buat perangainya, Allah maafkan, buat perangai Allah maafkan. Dalam ayat yang ke 108 itu diteruskan sampai kepada ayat 109, ada perkataan yang menarik, iaitu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tapi sebelum saya nak bertanya pada doktor, apa beza di antara maghfirah, keampunan, kemudian dalam ayat 109 ni ada kemaafan dan juga berlapang dada. Kita baca dahulu ayat 108 109 bersama dengan tuan-tuan di rumah. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul bagi doktor. Baik, kita nak baca dua ayat yang di muka surat 17 ini, iaitu ayat 108 dan juga 109. Yang saya bacakan tadi Ustaz yang panjang tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, sehingga akhir tu saya baca ada alunan bayati bayati rattal. Jadi yang ni nak cuba ayat 107 kan? Ya. 107 dengan 108 ni. Kita ambil ayat 108 dan 109. Ayat 108 dan 109 ini saya nak baca dengan taranum jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 108 hingga 109. Pada halaman yang ke-17 ini bercerita tentang atau kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu, barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ya, maksudnya nak menukar-nukar, ya, nak ikut apa keinginan. Memanglah kita ni mudah penat, ya, mengantuk. Kalau boleh kita nak tukar-tukar ikut mana yang senang je Ustaz, ya. Memang itu semua orang termasuklah saya, tuan-tuan, bila kita letih apa sebagainya nak tukar-tukar. Tetapi kalau ikut kepada apa yang kita inginkan, rasanya di dunia tak berjaya, ya, di tempat kerja ke ataupun di dalam keluarga, apatah lagi kalau kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-109 itu Allah memberi highlight ramai di kalangan ahli kitab menginginkan. Tadi doktor ada cakap tentang ahli kitab Abdullah bin Salam tu kan. Tapi dia tanya soalan dan dia beriman, ya. Tapi kalau di sini ramai di kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu beriman, ya, kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka. Jadi doktor, bila bercakap tentang ahli kitab ini, satu ialah ada lagi ke ahli kitab zaman sekarang, kan, dan seterusnya ialah bila Allah kata suruh maafkan, suruh berlapang dada pada Nabi, pada zaman sekarang ni masih relevan lagi ke ataupun ahli kitab ni sebenarnya tak wujud lagi dah? Semua tu Yahudi yang memang kita tak boleh maafkan, tak boleh berlapang dada. Silakan doktor. Kalau kita pada pandangan saya lah kan, ahli kitab ni kalau kita nak tengok, kita nak kata ahli kitab ni masih ada ke tidak, kitab tu ada tak? Kat mana? Kan? Kalau kita kata Injil macam tu. Injil yang ada Bible. Bible tu kadang dah tak ada dah, bahasa asal dia pun dah tak ada. Kan? Itu juga dengan Taurat. Ada tak yang asli tu tak ada kan? Kan? Mana Taurat tu dalam ataupun Injil tu dalam bahasa asal dah tak ada. Dia ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, bahasa Latin dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu yang tu betul ke tidak? Mungkin salah kan. Kita fahaman kita pun salah tadi, macam kita bincang tadi kan. Kita kata mentafsir, kita tafsir pun banyak yang tak berapa nak tepat. Saya bagi satu contoh tadi. Satu contoh kan. Ada orang kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang orang yang berjaya tu, orang yang beriman tu yang khusyuk fi salatihim, khusyuk dalam sembahyang dia. Kalau kita tengok fawailul lil musallin allazina hum an salatihim, dia tak kata fi salatihim. Kalau fi salatihim maknanya habislah kita. Kalau kita ingat benda lain dah celaka dah, habislah kita. Jadi itu tafsiran yang salah akan membawa kepada masalah. Ya. Jadi kalau dalam sekarang dah tak ada dah bahasa. Adalah, ya. Maksudnya ahli kitab yang betul-betul pada kitab yang betul tu dah tak ada. Jadi dia bukan ahli kitab dah lah, ahli masalah lah yang ada sekarang. Jadi tak ada lagi perkara ini. Dan tapi mungkin ada yang berpandangan ahli kitab tu masih ada kan. Adalah pandangan-pandangan. Okey. Jadi maksudnya kalau katakan pandangan yang ada
maksudnya fa'fu wasfahu tadi itu relevan lagi ke zaman sekarang, doktor? Kalau ada, maksudnya apa? Kita berlapang dada tu apa yang diseru pada Nabi yang boleh kita belajar zaman ini? Fa'fu wasfahu tu makna maka kalau mereka nak beriman, kena kita maafkan kesalahan mereka. Wasfahu tu kita kena lapang dada. Kalau apa nama ni, kalau berlapang dada tu maknanya kita lapang dada tu makna kita boleh terima lah. Kalau kita okey saya maafkan tapi muka masuk itu tak panggil berlapang dada lagi. Jadi itulah pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 109 halaman 17. Sebenarnya itu Nabi bermusuh pun tetap Nabi diajarkan berlapang dada, ya, bukan beriman dalam hidup kita. Sebenarnya kalau orang tu dalam rumah pun kadang-kadang, ya, tapi kadang-kadang dia bila ada sesuatu yang tak kena tu, dia tak boleh dah wasfahu ni maksudnya safah ada kaitan dengan muka surat baru, kan. Jadi move on, ya. Yang kita harapkan daripada pelajaran muka surat 17 ini, kita terus boleh memaafkan dan jangan berdendam, lantaran itu yang diajarkan Allah pada Nabi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di penghujung, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hamdi sudi bersama pada hari ini, berkongsi dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Dan di hujung ini, doktor, saya jemput kalau boleh doktor berdoa sedikit, ya, untuk diaminkan oleh penonton yang berada di rumah agar kita ini terlindung daripada sifat hasad, sifat takbur, daripada sifat mempermain-mainkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ini dipimpin atas hidayah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tunjukkanlah dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang telah kami lupa daripada Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu siang dan malam. Dan jadikan Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami was sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Dr. Hamdi, ya, berkongsi pada hari ini, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengikuti program pada hari ini, ulang kaji, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih semua kalangan tuan-tuan adalah sahabat Al-Quran. Dan bercakap tentang sahabat Al-Quran, Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, seperti biasa saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita YouTube My Quran Time Official, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time, dan juga di Instagram kita My Quran Time Official. Jadi itu adalah peluang untuk kita sama-sama terus berbincang dan dapat berinteraksi, ya, dengan para pemikir, ya, bersama dengan Dr. Hamdi lagi nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, jangan lupa dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, satu kempen untuk kita sama-sama menyebarkan terjemahan Al-Quran, ya, untuk kita sampaikan kepada pelbagai pusat komuniti, balai raya, balai polis dan pelbagai lokasi agar Quran ini dapat terus menjadi cahaya, dapat dibaca, difaham, dan terus kita amalkan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Kita bertemu dalam ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi esok. Bertemu lagi insya-Allah dalam sesi ulang kaji kita hari esok, Ustaz, ya, jam 12. My Quran Time, baca, faham, amal.